Hai, Assalamualaikum. Rasanya dah lama saya tak upload video-video macam ni, di mana saya berkongsi beberapa ilmu, beberapa knowledge dalam futsal untuk manfaat bersama. Jadi hari ni saya punya view ni agak lain sikit, seperti video-video saya yang sebelum ni. Hari ni saya dekat Kompleks Sukan Bangsa. Kita panggil Dewan Kecil. Dewan Kecil, tempat kumpulan beraktiviti lah. Komuniti di bangsa ni beraktiviti. Rasanya dah lama saya tak buat video macam ni sebab agak terlalu sibuk dengan beberapa projek, beberapa program yang telah dirancang. Untuk makluman, saya sekarang ni dalam perancangan untuk menulis sebuah buku yang bertajuk Asas-Asas Futsal. Dia dalam masuk proses yang kedua dah, di mana manuskrip tu dah siap. So minggu lepas kita dah buat photoshoot. Kita nak masukkan gambar-gambar dalam buku tu lah. Proses dia agak lama sebenarnya, agak susah jugalah untuk menerbitkan sebuah buku. Tapi kita cuba. Alhamdulillah dah sampai proses yang kedua. InsyaAllah dalam tahun ni saya cuba siap dan akan diterbitkan lah untuk manfaat bersama. Jadi hari ni punya topik, saya nak kongsi apa itu spesifik teknik dalam futsal. Saya nak kongsi spesifik teknik dalam futsal. 3 spesifik teknik dalam futsal. Ilmu ni penting. Untuk siapa ilmu ni sebenarnya? Kenapa saya kongsi video-video macam ni? Sebab yang pertamanya sebab saya memang minat dengan futsal lah. Saya punya passion dalam futsal ni sangat mendalam. Yang kedua sebab ilmu yang bermanfaat tu adalah ilmu yang dikongsi atau ilmu yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Ini adalah apa yang diajar dalam agama. Ilmu yang bermanfaat tu mesti dikongsi dan memberi manfaat kepada orang lain. So itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya rakam video ni, saya share di YouTube sebab nak mendapat keberkatan tu lah. Jadi ilmu-ilmu ni, spesifik teknik dalam futsal, siapa perlu tahu? Pemain-pemain futsal yang perlu tahu, terutamanya pemain-pemain futsal di peringkat akademi, mereka yang baru berjinak dalam futsal, pemain-pemain futsal di peringkat amatur. Kamu perlu tahu ilmu-ilmu ni. Apa spesifik teknik dalam futsal? Ilmu ni juga penting untuk jurulatih baru yang belum dapat license atau baru dapat license. Kamu perlu tahu benda-benda ni supaya menjadi nilai tambah untuk kamu lah. Bertambahlah ilmu. Semoga boleh memberi kamu idea untuk merancang latihan untuk apa yang kamu nak kongsi pada pemain. Semoga ilmu-ilmu ni boleh memberi kamu sedikit input sebagai seorang jurulatih. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya mohonlah siapa yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe. Mohon subscribe dan like. Jika kamu rasa video ni bagus, tolonglah like. So kita pergi kepada topik, iaitu 3 spesifik teknik dalam futsal. Apa itu 3 spesifik teknik dalam futsal? Sebelum kita tahu
sebelum kita tahu apa tu jenis-jenis, apa itu spesifik teknik, saya nak buat sedikit pengenalan lah. Apa itu spesifik, kenapa ia dipanggil spesifik teknik dalam futsal. Okey, futsal ada teknik asas. Okey, dia ada teknik asas, kemahiran asas. Dan futsal ni adalah salah satu sukan yang hampir sama dengan bola sepak. Okey, bola sepak dan futsal adalah sukan yang hampir sama. Kedua-duanya ada teknik asas, ada kemahiran asas. Dan hampir sama. Kemahiran asas bola dan futsal hampir sama. Kita ada passing, okey, membuat hantaran. Futsal pun ada, bola sepak pun ada. Kita passing pun guna kaki dalam, inside foot. So sama. Kita juga ada ball control, okey, kawalan bola, ada menanduk, ada menggelecek, dribbling. Itu asas-asas kemahiran asas. Apa tadi? Kemahiran asas dalam futsal ada hantaran, passing, ada kawalan bola, ada menggelecek, okey, dribbling, running with the ball, okey, berlari dengan bola, lepas tu menanduk. Itu semua kemahiran asas. Apa lagi? Bertahan, defending, one versus one. Okey, itu semua kemahiran asas dalam futsal. Cuma spesifik ni adalah teknik yang berbeza. Teknik ini tidak digunakan atau jarang digunakan di dalam bola sepak. Ia lebih digunakan di dalam futsal dan sangat penting di dalam sukan futsal. Dan ini juga yang membezakan sukan futsal tu dengan sukan bola sepak. Okey, sebab itulah ia dipanggil spesifik teknik. Okey, spesifik teknik. Term spesifik teknik ni bukan direka, bukan saya reka, tapi memang ada di dalam manual buku manual UEFA atau UEFA coaching manual. Okey, memang ada. Dalam masa kalau kamu ambil lessons level 1, level 2 AFC pun, kamu akan ada topik spesifik teknik di dalam futsal. Jadi adalah sangat bagus, okey, untuk kamu tahu dulu, supaya bila kamu pergi ambil course, ambil license, sekurang-kurang kamu dah tahu asas ini. Okey. Jadi spesifik teknik dalam futsal seperti yang saya cakap tadi, ini yang membezakan sukan futsal tu dengan bola sepak. Okey. Ini yang membezakan sukan futsal dan bola sepak. So spesifik teknik dan sangat penting. Okey, sangat penting untuk seorang pemain itu menggunakan spesifik teknik ini dalam futsal. Dia akan banyak membantu pemain itu untuk bermain dengan baik, okey, dan menyelesaikan beberapa masalah di dalam permainan. Okey, jadi jurulatih pun sudah tentulah kena tahu supaya boleh susun program dan drill latihan untuk pemain itu berlatih. Okey, kita pergi kepada spesifik futsal yang nombor 1. Okey, spesifik futsal yang pertama. Okey, spesifik futsal yang pertama ni dipanggil penggunaan tapak atau sole use. Okey, penggunaan tapak. Tapak yang dimaksudkan itu adalah tapak kaki bahagian hadapan. Okey, ini yang selalu digunakan. Sole dalam bahasa Inggeris ni dipanggil sole use, penggunaan tapak. Futsal sangat
popular dengan penggunaan tapak dan sangat penting. Penguasaan penggunaan tapak ni sangat penting dalam futsal. Sini kita tengok dalam bola sepak jarang kita guna tapak. Mungkin ada, tapi ia tak banyak dan tak kerap. Tapi dia sangat kerap digunakan di dalam futsal. Ya, inilah yang kita klasifikasikan sebagai spesifik teknik sebab dia sangat penting. Okey, penggunaan tapak dalam futsal ni digunakan ketika melakukan kawalan bola. Okey, kawalan bola. So penggunaan tapak ni dekat mana kita guna penggunaan tapak ni, dekat mana dia berfungsi. Okey, yang pertamanya adalah dekat kawalan bola. Di dalam bola sepak, kebiasaannya kita akan kawal bola, kita akan kontrol bola dengan inside foot. Okey, dengan kaki dalam tu. Inside foot, kaki sebelah dalam. Dekat futsal pun kamu boleh kawal bola seperti itu. Cuma lebih digalakkan mengawal bola dengan tapak. Ia lebih, orang cakap lebih sharp, lebih tepat, lebih baik berbanding mengawal bola seperti bola sepak. Sebab apa? Sebab apa kawalan dengan tapak ni lebih penting, lebih bagus di dalam futsal? Sebab ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah permukaan gelanggang itu sendiri. Okey, gelanggang futsal ni dia bersifat rata. Okey, rata. Bola yang bergerak di atas gelanggang futsal ni dia laju. Okey, bola tu pergi laju dan sangat orang cakap apa? Dia tidak bouncing lah seperti di bola sepak. Bola sepak kita main di atas padang. Kalau padang tu cantik, padang artificial yang cantik, mungkin bola tu pergi pun cantik. Tapi padang-padang contoh di padang sekolah, padang-padang awam, so dia tidak rata. Dan kita nak kawal guna tapak agak susah juga. Kita terpaksa guna inside foot. Okay, itu yang pertama. Sebab permukaan gelanggang futsal tu sangat rata dan bola yang pergi tu sangat laju. Okey, jadi penggunaan tapak ni amat dituntut. Itu yang pertama. Yang kedua, kasut. Sebab permukaan kasut yang kita pakai, yang budak futsal pakai. Kalau kita lihat kasut futsal, tapak kasut futsal, dia flat. Dia tidak ada stud seperti bola. Jadi dengan keadaan kasut tu, sesuailah untuk kita kawal bola dengan tapak. So yang pertama tadi, kenapa kita harus kawal bola dengan tapak? Yang pertama tadi sebab permukaan gelanggang, and then keadaan tapak kasut kita yang flat. Futsal juga mempunyai kawasan yang terhad. Padang kita kecil, tidak seperti bola sepak. Jadi kawalan yang baik sangat penting. Jika kita kawal dengan inside foot, kadang-kadang bola tu boleh pergi jauh daripada kawalan kita. Dekat mana lagi kita guna tapak ni di dalam futsal? Selain kita mengawal bola, apa lagi situasi atau teknik yang kita guna tapak? Okey, so yang pertama tadi, kita guna tapak ketika kita mengawal bola. So yang keduanya adalah untuk kita dribbling. Okey, di dalam futsal, dribbling sama seperti bola sepak. Kita dribbling dengan laces. Okey, atau ada setengah coach panggil tali kasut, bahagian tali kasut. So kita akan dribbling menggunakan itu, sama seperti bola sepak. Cuma dalam futsal kita ada sedikit keistimewaan, kita boleh dribbling guna
tapak. Inilah spesifik teknik di dalam futsal. Dribbling menggunakan tapak. Okey. Selepas itu, yang ketiga adalah dalam bahasa Inggerisnya dia panggil trapping the ball. Okey, trapping the ball with sole. Maknanya kita trap bola tu dengan tapak. Saya share sedikit video, okey, supaya kamu faham apa itu trapping ball. Maknanya kita mengawal bola tu dengan tapak, sentiasa dalam kawalan. Ketika bola tu datang, kita terus trap the ball, kita terus mengarahkan bola tu ke mana kita nak pergi. Itu kelebihan yang ada dalam futsal, yang perlu dikuasai oleh pemain. Okey, perlu pemain, jurulatih kena sediakan drill untuk pemain itu berlatih menjadi lebih baik. Okey, kita baru spesifik teknik yang pertama, yang pertama iaitu penggunaan tapak. Okey, penggunaan tapak. Di mana situasi penggunaan tapak dalam futsal ni? Yang pertama adalah mengawal bola. Yang kedua adalah ketika kamu dribbling, kamu boleh menggunakan tapak. Yang ketiga adalah trapping the ball with sole. Okey, kamu mengawal bola tu dan mengarahkan dia dalam satu masa dengan kemas. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, bila kamu guna tapak ni, iaitu membuat short pass. Short pass menggunakan tapak, atau budak-budak futsal selalu guna setting. Okey, kadang-kadang bila kita main futsal, kita pass pada pivot, ini kita datang set. Okey, ada situasi macam tu. Budak futsal mungkin dia tahu. Dia pass, set. Kita nak setting bola tu, kita kena setting guna tapak. Kita control, and then kita set, dan kawan datang untuk shooting. So kalau kita tengok besar impak kawalan tapak ni, sangat besar penggunaan tapak kaki ni. Bila kamu tak guna tapak ni dengan baik, kamu tak boleh memaksimalkan teknik ataupun taktik yang ada. Kamu tak boleh nak apply taktik tu dengan baik. Jadi bila kamu berlatih selalu guna tapak, kamu akan dapat benda tu. Jadi itu baru spesifik teknik yang nombor satu. Di mana kalau tanya saya, ini adalah spesifik teknik yang paling penting dalam futsal, iaitu penguasaan tapak atau penggunaan tapak atau sole use. Okey, pemain tu kena kuasai asas ini dahulu. Okey, sebelum pergi lebih jauh, kalau ada impian untuk menjadi seorang pemain futsal yang bagus, yang baik, kuasai asas ini dahulu. Okey, ini langkah pertama, iaitu penguasaan tapak. Dekat mana kita nak guna tapak ni, seperti yang saya cakap tadi, ketika kamu mengawal bola, kawal dengan tapak. Ketika kamu melakukan dribbling, boleh menggunakan tapak, gunakan laces pun boleh, cuma dribbling menggunakan tapak ni option. Okey, ekstra untuk kamu. Kamu boleh tarik, kan, setengah budak futsal panggil tarik. Kamu boleh bawa tarik. Okey, dan tarik tu memang guna tapak lah, sangat sesuai. Okey, yang ketiga adalah trapping ball with sole, di mana kamu trap bola tu dalam kawalan kamu. Bola tu datang macam mana pun, laju pun, kalau kamu control dengan tapak dengan baik, kamu boleh trap the ball dengan baik. Dan yang keempat adalah setting. Okey, short pass with sole, kita panggil setting. Okey, itu spesifik teknik futsal yang pertama, iaitu penguasaan tapak. Okay, jadi kita pergi kepada yang kedua, spesifik teknik yang kedua. Sini borak agak best. Okey, nak borak, angin ada tapi sedikit ada cahaya matahari. So kalau dalam video ni mata saya agak kecil tu, faham lah. Okey, sebab ada sedikit cahaya matahari. Tapi saya suka sebab ada angin dan ada cahaya semula jadi. Cahaya semula jadi ni lebih menarik lah. Okey.
So spesifik teknik yang nombor 2, teknik lock. Okey, teknik lock. Penguasaan teknik lock. LOB. Okey, teknik lock. Ini juga spesifik teknik yang penting dan tak ada atau jarang bukan tak ada, jarang dilakukan dalam bola sepak, tapi sangat banyak dilakukan di dalam futsal. Bukan sahaja di peringkat akademi atau peringkat amatur, tapi teknik lock ini juga penting di peringkat antarabangsa, di peringkat kebangsaan, di peringkat world class. Okey, sebab dia spesifik teknik. Okey, penggunaan lock, teknik lock, LOB. Lock ni dia di hujung kaki kita. Okey, di hujung kaki kita letak dan kita angkat bola tu. Okey, lock ni bola atas. Bila kita guna teknik lock ni, okey, yang pertama adalah kita boleh guna ketika membuat hantaran tinggi. Okey, kita panggil lock pass, hantaran tinggi. Hantaran tu mungkin sederhana tinggi, mungkin paras lutut, mungkin juga paras betis je. Okey, itu pun lock pass kita panggil. Kita nak lock sikit. Okey, mungkin kita boleh buat lock yang tinggi sehingga melepasi kepala. Kita guna tu ikut keadaan waktu itulah. Kita adjust lah ketinggian tu mengikut keadaan waktu itu. Lock pass ni sangat penting. Kadang-kadang kita nak buat hantaran yang dekat, tetapi kita tak boleh nak buat hantaran bawah sebab mungkin ada halangan kaki daripada pihak lawan. Dan padang futsal ni kecil, dia tak seperti padang bola, dia limited space. Jadi kita nak buat hantaran yang pendek sebenarnya, hantaran yang dekat, tapi ada halangan kaki daripada pihak lawan, kita boleh gunakan lock pass. Kita congkil sedikit bola tu untuk melepasi halangan tersebut dan bola tu boleh dapat dekat kawan kita. Okey, ini lock pass. Jadi lock pass ni penting, teknik lock. Ini spesifik. Jarang kita tengok dalam bola sepak. Bola sepak moden adalah player guna. Okey, dia ambil manfaat futsal tu. Tapi jarang. Tapi dalam futsal selalu. Okey, lock pass. Jadi kalau kamu sebagai pemain, kamu tak ada teknik ni, kamu tak pandai buat teknik ni, kamu rugi lah. Jadi kamu kena ada dan kamu kena menguasai teknik lock pass. Okey, lock pass ni kamu boleh buat hantaran di hadapan, hantaran sisi. Okey, hantaran sisi dan hantaran hadapan kamu boleh buat, dan impact dia sangat besar jika kamu boleh buat di dalam game. Okey, so lock pass. Okey, so spesifik teknik yang kedua adalah teknik lock. Okey, di mana kita nak buat lock ni, yang pertama adalah lock pass, dan yang kedua adalah kita boleh guna teknik lock ni ketika menjaringkan gol. Kita menipu penjaga gol. Ini satu skill yang menarik. Okey, satu skill yang menarik. Seperti yang saya cakap tadi, futsal ni limited space. Sama juga bila kita nak menjaringkan gol, kita ada limited space. Triangle futsal ni kecil. Dan bila penjaga gol tu keluar atau menutup dia punya angle pun jadi kecil untuk kita jaringkan gol. Jadi pemain tu kena kreatif. Okey, pemain tu kena kreatif. Kita boleh membuat acahan atau tipuan dengan mencongkil bola tu melepasi kepala atau melepasi bahagian pinggang atau bahagian bahu penjaga gol. Banyak sebenarnya kalau kita tengok gol-gol lock ni, gol atau bahasa futsal kita dia orang panggil gol songket. Okey, songket bola tu. Banyak sebenarnya sebab itu adalah spesifik teknik dalam futsal. Tak semua pemain boleh buat.
buat teknik lob ni. Buat dengan baik lah maksud saya. Tak ramai boleh buat. Mungkin ramai orang boleh shooting dengan kuat. Okay? Ramai pemain yang kita tengok boleh rembat dengan kuat. Tapi tak ramai pemain yang boleh membuat jaringan kreatif seperti ini. Okay? Bila kamu nak guna keadaan penjaga gol tu kamu kena tahu. So ini sangat baik lah. Okay? Jadi habis spesifik teknik yang kedua. So yang pertama kita flashback balik. Spesifik teknik yang pertama adalah penguasaan tapak atau penggunaan tapak atau sole use. Okey, di mana kita nak gunakan tapak ni, kita boleh guna pada kawalan bola, kita boleh guna pada dribbling, kita guna ketika trapping the ball, dan kita juga guna untuk melakukan setting pass kepada kawan, short pass. Okey, spesifik teknik yang kedua adalah lob teknik. Okey, teknik lob. Di mana kita nak guna teknik lob ni, spesifik ni adalah kita boleh gunakan lob ni pada ketika kita nak membuat hantaran tinggi atau hantaran sederhana tinggi melepasi lawan. Dan kita juga boleh guna lob pass ni untuk membuat tipuan kepada penjaga gol dalam menjaringkan gol, dalam cubaan menjaringkan gol. Okey, itu spesifik teknik yang pertama dan yang kedua. Okey, so pergi kepada spesifik teknik yang terakhir, yang ketiga, iaitu kita panggil toe-poke. Okey, T-O-E-P-O-K-E, toe-poke. Dalam bahasa popular kita iaitu sepakan tonjol. Sepakan dengan hujung kaki, sepakan tonjol. Ini sangat famous dalam futsal. Dalam bola sepak ada, tapi jarang sangat digunakan. Jarang sangat digunakan. Dan dia tak masuk dalam silibus teknik asas bola sepak pun, sepakan tonjol ni. Tapi dalam futsal dia dikategorikan sebagai spesifik teknik. Biasanya dia digunakan untuk melakukan sepakan atau rembatan bertujuan menjaringkan gol. Okey, sepakan ke arah gol. Kenapa tonjol ni wujud? Sebab seperti yang saya cakap pada awal tadi, kenapa penggunaan tapak ni penting? Sebab dia sama. Sebab futsal ni salah satu sukan yang limited space, limited time. Jadi apa-apa yang boleh membantu untuk mempercepatkan proses hantaran, mempercepatkan proses menjaringkan gol. Jadi ia amat penting. Jadi tonjol adalah satu teknik, okey, toe-poke adalah satu teknik yang boleh menyelesaikan masalah tersebut, iaitu mempercepatkan seseorang itu untuk melepaskan sepakan ke arah gol. Sebab sepakan toe-poke ni, sepakan hujung kaki, dia tak perlu space yang banyak, dia tak perlu step yang banyak. Satu step dia dah boleh lepaskan bola tu dan pergi dengan kuat, pergi dengan laju. Bola tu boleh pergi dengan kuat dan pergi dengan laju. Okey, sebab tu toe-poke ni, tonjol ini popular di dalam futsal. Bukan peringkat akademi, peringkat amatur saja, malah world class punya pertandingan, players semua banyak menggunakan teknik toe-poke ini untuk menjaringkan gol. Macam mana sepakan ni dibuat? Kalau kita nak sepak biasa atau kita nak buat rembatan biasa, shooting biasa, kaki yang support, kaki yang menyokong perlu di sebelah bola, betul? Okey, perlu di sebelah bola, dan kaki yang menyepak kita menggunakan bahagian laces untuk membuat sepakan. Bahagian tali kasut lah orang panggil untuk membuat sepakan. Tetapi toe-poke, kaki yang menyokong perlu di belakang bola. Dia tidak boleh di sebelah bola, dia kena di belakang bola. Dan kaki yang menyepak bahagian hujung, terus menyepak di bahagian tengah-tengah bola tersebut,
dan bola tu akan pergi cepat, pergi deras, pergi laju. Okey. Dan bola topok ni susah nak dijangka bila ia dilepaskan. So penjaga gol sukar nak predict bola tu dilepaskan sebab dia tak perlu space yang banyak. Kalau kita tengok orang yang nak merembat biasa, kita tahu dia nak merembat. Faham kan? Kita tahu dia nak merembat, dia akan ambil step, dia akan berlari, dia akan ambil step, dia akan ayun kaki dia. So kita tahu dia nak merembat dan kita boleh bersedia. Tapi topok ni kita tak boleh ramal bila dia nak sepak. Kadang-kadang di dalam situasi yang kelang kabut, dia boleh ambil satu step untuk cocok bola tu dan bola tu pergi. Okey, itu kelebihan topok yang sangat popular dalam futsal. Topok ni juga selain digunakan untuk menjaringkan gol, ada juga pemain yang menggunakan topok ni, teknik untuk membuat hantaran, untuk membuat passing. Tapi jarang lah, tapi ada. Sebab dia ada di situasi tertentu dia melakukan hantaran menggunakan topok. Sebab macam saya cakap tadi, topok ni dia tak perlukan space yang banyak, penggunaan hujung kaki ni, dan dia pergi dengan laju dan oponen sukar untuk ramal. Macam saya cakap, apa-apa yang boleh membantu pemain itu untuk mempercepatkan proses hantaran, proses melepaskan sepakan, ia akan digunakan di dalam futsal dan ia akan menjadi penting di dalam futsal. Okey, so ini sahaja 3 spesifik teknik yang saya kongsi hari ini kepada semua subscribers channel saya, dan tolonglah share kepada kawan-kawan yang lain yang kamu rasa mereka perlu tahu. Okey, tolong share kepada mereka link ini, dan semoga ilmu ini memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Jadi saya ulang, spesifik dalam futsal ni ada 3, iaitu penguasaan tapak. Okey, penggunaan tapak di mana ia digunakan dalam kawalan bola, dalam melakukan dribbling, dalam trapping the ball. Ia membantu kita untuk menukar arah dengan cepat. Okey, tapak, penggunaan tapak ni, dan setting. Lepas tu spesifik teknik yang kedua adalah lob, teknik lob, di mana kita boleh gunakan ketika buat hantaran sederhana tinggi atau tinggi. Kita juga boleh gunakan lob ni untuk menjaringkan gol, membuat tipuan kepada penjaga gol. Dan spesifik teknik yang ketiga adalah topok, sepakan hujung kaki. Okey, ia dilakukan untuk menjaringkan gol dan membuat hantaran. Okey, so itu saja perkongsian saya hari ini. Kepada yang belum subscribe, please subscribe, dan silalah like dan share video ini kepada kawan-kawan anda di luar sana. Okey, Assalamualaikum, dan terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ada topik-topik yang anda nak saya kongsi, anda boleh letak komen di bawah. Okey, apa topik yang awak nak saya kongsi, atau apa yang topik yang awak tak tahu pasal futsal ni. Okey, ilmu-ilmu yang awak nak tahu, awak boleh komen je, letak ke komen di bawah, dan insya-Allah jika ada masa saya akan kongsi video-video tersebut. Itu saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera, dan jangan jemu untuk berlatih. Bye bye.